Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita kembali lagi dalam satu slot baru YB yang bercakap bukan yang berhikmat. Saya bukan yang berhormat pilihan anda dan tidak terlibat dalam mana-mana pilihan raya. Jadi kali ini saya akan mengulas mengenai pilihan raya negeri Sabah. Dan benarkah Kuala Lumpur dan Putrajaya menjajah Sabah? Selain isu perkauman, satu lagi naratif yang selalu dijual parti politik ialah semangat kenegerian yang kelihatan cukup laku keras di bahagian pantai timur, selatan dan kini di Malaysia Timur iaitu Sabah dan Sarawak. Apatah lagi, masa pilihan raya negeri Sabah minggu ini, slogan Sabah untuk Sabahan begitu hangat di negeri di bawah bayu. Ironiknya sekali, pada sambutan Hari Malaysia ke-57, sentimen anti Semenanjung, anti Kuala Lumpur dan anti Putrajaya ini terus menjadi propaganda politikus. Siapa di Kuala Lumpur dan Putrajaya yang menjajah Sabah? Jika zaman Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri, Pekan yang jajah Sabah. Atau jika zaman Perdana Menteri paling lama Tun Mahathir, maknanya Kubang Pasu yang menjajah Sabah. Jika Parti Semenanjung menentukan Ketua Menteri dikatakan sebagai menjajah negeri Sabah, bagaimana pula Parti Sabah yang ingin menentukan Perdana Menteri Malaysia? Adakah Sabah ingin menjajah Malaysia? Boleh bah kalau kau? Selain sejarah melompat parti, Sabah paling banyak bertukar kerajaan negeri. Pernah dipimpin oleh Parti Utama Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu UNKO sejak 1963, kemudian bertukar kepada Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO pada 1967, kemudian Parti Bersatu Rakyat Jelata Sabah Berjasa pada 1976, kemudian Parti Bersatu Sabah PBS pada 1985, kemudian barulah UMNO masuk ke Sabah pada 1994 dan kemudian penggiliran kepada Parti Maju Sabah XAPP, Parti Liber Demokratik LDP dan Parti Demokratik Sabah PBS sebelum kembali semula kepada UMNO secara kekal mulai 2003 sehingga 2018 dan akhirnya diganti oleh Parti Warisan Sabah pada 2018. Banyak kan parti pemerintah di Sabah? Tapi semuanya berasal dari induk yang sama dan orang yang sama. Pada 1975, Setiausaha Agung USNO Datuk Hari Saleh meninggalkan parti tersebut dan bergabung dengan UPKO untuk membentuk sebuah parti baru Berjasa. PBS pula diasaskan oleh pemimpin berjasa Tan Sri Joseph Parian Ketingan pada 1984. Pada 1990 hingga 1991, USNO bergabung dengan berjaya untuk membawa UMNO ke Sabah. UMNO jadi komponen baru Barisan Nasional Sabah tetapi pada 1994, PBS pula keluar Barisan Nasional dan pemimpinnya yang diketuai oleh Tan Sri Bernard Dompok menumbuhkan PDS yang menjadi parti komponen baru BN. Dan sekarang warisan diasaskan oleh bekas naib Presiden UMNO pada 2016. Nampak tak? Pusing-pusing, muka yang sama. 2 kali 5, 5 kali 2. Pening aku bah. Jadi, masihkah kita hendak salahkan UMNO atau parti keadilan yang menjajah Sabah? Tidak juga. Semua pemimpin UMNO di Sabah bukan pendatang dari Semenanjung. Mereka memang anak jati pribumi Sabah. Ketua Menteri sekarang, Datuk Seri Shafie Apdal dan Ketua Menteri yang dahulu Tan Sri Musa Aman adalah pemimpin UMNO Sabah yang sebelumnya juga adalah pemimpin USNO. Adakah anda tahu Sabah sudah dipimpin oleh 15 Ketua Menteri? Jika kali ini bertukar lagi, Ketua Menteri Sabah sudah jadi 16. Sudah sama dengan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Perdana Menteri Malaysia kita pun hanya ada 8. Itu pun sebab Tun Mahathir jadi PM 2 kali. Jika tidak, PM kita hanya 7 kali bertukar. Jadi, sudah 15 Ketua Menteri, mengapa masih salahkan Kuala Lumpur dan Putrajaya? Anda mungkin lupa bahawa Ketua Menteri Sabah yang paling lama berkuasa ialah Tan Sri Musa Aman selama 15 tahun adalah anak Sabah, bukan Kuala Lumpur. Dan Perdana Menteri paling berkuasa selama 22 tahun adalah Tun Dr. Mahathir yang disokong oleh UMNO Sabah dahulu dan kini disokong oleh warisan dan Datuk Seri Shafie Apdal untuk kekal sebagai Perdana Menteri ke-9. Tun Mahathir lah yang membawa parti UMNO ke Sabah. USNO adalah parti pertama Tan Sri Musa Aman dan Datuk Seri Shafie Apdal sebelum dibubarkan dan bergabung dengan UMNO pada 1991. Jadi, di Sabah hanya parti bertukar ganti tetapi muka pemimpinnya tetap sama. Boleh bah kalau kau? Di Sabah, pilihan raya macam hari raya.
ada 447 calon bertanding bagi merebut 73 kerusi DUN daripada 16 parti yang bertanding dalam pilihan raya negeri Sabah kali ini. Pertembungan penjuru tertinggi pula berlaku di Bengkoka iaitu pertandingan 11 penjuru. Biasa kita dengar pertandingan 3 penjuru, tapi ini 11. Jadi bertambah lagi 3 calon sudah menyamai 14 penjuru. Yang jika saya boleh lukiskan sudah jadi seperti bintang pecah 14 atau bintang 14 penjuru dalam bendera dan jata negara Malaysia. Kepada saudaraku di Sabah dan Sarawak, kita sebenarnya bukan dipisahkan oleh Laut Cina Selatan tetapi oleh prasangka politikus. Kami rakyat di Semenanjung sama juga dengan saudara di sana. Ada yang miskin B40, yang kaya, yang menjarah, yang merompak kekayaan saudaraku dan hasil bumi Sabah dan Sarawak bukan orang Semenanjung tetapi politikus tamak haloba yang berada di Kuala Lumpur, Putrajaya, Kota Kinabalu dan Kuching. Mereka ada di mana-mana. Ini saya mahu tanya, siapa yang baru dibebaskan daripada 46 pertuduhan skandal balak bernilai 376.74 juta? Siapa penjawat awam dalam skandal Air Sabah yang menjadi rampasan terbesar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sebanyak 114.5 juta? Boleh bah kalau kau?